Sistem peredaran darah manusia dikenali sebagai ganda dua. Sistem peredaran darah manusia terbahagi kepada dua, iaitu peredaran pulmonari dan peredaran sistemik. Sistem peredaran pulmonari melibatkan apabila ventrikel kanan mengepam darah keluar dari jantung ke peparu melalui arteri pulmonari. Di peparu berlakunya pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida semasa proses menghembus nafas dan menarik nafas. So apabila kita menarik nafas, oksigen meresap masuk melalui alveolus ke dalam kapilari darah. So darah ini kaya dengan oksigen. So darah ini meninggalkan peparu masuk ke jantung melalui vena pulmonari. Maka peredaran pulmonari melibatkan peparu dan jantung. Sistem peredaran sistemik. Sistem peredaran sistemik melibatkan apabila ventrikel kiri mengempam darah keluar dari jantung melalui aorta, pergi ke seluruh badan melalui arteri. Apabila sampai ke seluruh bahagian badan, oksigen terurai maka meresap masuk ke dalam sel-sel badan yang memerlukan. Pada masa yang sama, karbon dioksida meresap keluar dari sel badan ke kapilari darah. So darah ini kaya dengan karbon dioksida. So darah ini dikenali sebagai darah terdioksigen. Darah ini mengalir pergi ke jantung melalui vena cava. Maka sistem peredaran sistemik melibatkan jantung, salur darah arteri, seluruh badan dan salur darah vena. Denyutan jantung. Jantung menghasilkan bunyi loop-dub, loop-dub. Bagaimana bunyi loop-dub terhasil? Bunyi dub terhasil oleh penutupan injap sabit pada aorta dan juga arteri pulmonari semasa pengenduran ventrikel berlaku. Pelajar boleh lihat gambar rajah sebelah kiri. Di sini injap sabit tertutup pada aorta dan juga arteri pulmonari. Keadaan ini dikenali sebagai diastol. Bacaan tekanan darah yang mengalir dan mengisi jantung dipanggil bacaan tekanan diastolik. Darah mengalir mengisi jantung melalui vena cava dan juga vena pulmonari. Di sini berlaku injap bikuspid terbuka di sebelah kanan, manakala di sebelah kiri injap trikuspid terbuka. Sistol. Bunyi loop dihasilkan oleh penutupan injap bikuspid dan trikuspid antara atrium dengan ventrikel semasa pengecutan ventrikel berlaku. Manakala injap sabit terbuka pada aorta dan juga arteri pulmonari. Keadaan ini dikenali sebagai sistol. Bacaan tekanan darah mengalir keluar dari jantung dipanggil bacaan tekanan sistolik. Tekanan darah diukur dengan menggunakan alat sphygmomanometer.
Bacaan di atas menunjukkan tekanan sistolik, iaitu di sini kita perhatikan bacaan 1, 2, 3 di atas dikenali sebagai tekanan sistolik, manakala bacaan di bawah iaitu 70 ini dikenali sebagai tekanan diastolik. Biasanya bacaan tekanan darah ditulis sebagai 120/75 mmHg. Kadar denyutan nadi. Denyutan nadi dihasilkan oleh pengecutan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Yang pertama, jenis aktiviti. Semakin aktif aktiviti fizikal yang dilakukan, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Yang kedua ialah jantina. Perempuan mempunyai saiz jantung yang lebih kecil berbanding lelaki. So jantung perempuan disebabkan saiz jantungnya yang kecil, so ia mengepang kurang darah bagi setiap denyutan dan perlu berdenyut pada kadar yang lebih tinggi berbanding jantung lelaki. Yang ketiga ialah faktor umur. Semakin meningkat umur seseorang, semakin rendah kadar denyutan nadinya. Langkah-langkah menjaga kesihatan jantung. Yang pertama, makan mengikut piramid makanan, iaitu makan mengikut nisbah yang telah ditetapkan. Yang kedua, elakkan makan makanan yang tinggi kolesterol. Yang keempat, kerap lakukan senaman pada setiap pagi atau petang. Yang keempat, lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, ini kerana serangan jantung merupakan punca kematian utama di Malaysia. Baru-baru ni saya baca kereta akhbar, dalam satu hari 50 kematian dicatatkan disebabkan penyakit jantung.